Okey, idea menulis. Kutipan adalah fakta yang disuling. Saya cuba sebut pasal proofreading, pasal typo dan sebagainya ini yang perlu kita elakkan dari berlaku dalam kita menulis. Ada orang tanya saya, ditanya begini, Dr. Jack, kalau menulis, adakah Dr. Jack menulis dulu idea sampai habis, kemudian baru cek typo? Jawapannya yes. Sebab begini ya, apabila kita menulis, kita jangan dulu concern about the typo. Biarkan saya dulu. Sebab kita cuba ikut the flow of the ideas. Kalau kita berhenti satu-satu, ada orang guna pendekatan demikian. But in my opinion, better kita layan dulu kita punya idea. Layan dulu. Jadi bila kita layan tu, kita menaip ataupun menulis, mungkin banyak silap, betul. Tapi kita belum lagi sampai ke peringkat penyentingan ataupun proofreading. So only on that time barulah kita cek typo dan sebagainya, barulah kita fixkan yang mana satu isi ini, sama ada isi ini di depan, di bawah, di tengah dan sebagainya. Yang penting permulaan ialah kita tulis saja kita punya ideas. Ya, okay. So idea menulis. Ini tidak ada kena-mengena saja saya mau tunjuk satu slide yang saya buat, yang mana slide ini adalah tentang kios beroda. Yang mana slide ini saya rasa pernah saya masukkan dalam pertandingan. Saya nak tunjuk tentang kreativiti saya sini ya. Sebab idea menulis ni sebenarnya adalah tentang kita punya kreativiti ya. Ini tidak ada kaitan saja. Okey, sumber utama untuk menulis ideas dipanggil primary source. Ini biasalah primary source, secondary source. Ya, apa dia primary source? Sumber yang dialami, disaksi, dilalui, dirasai sendiri oleh penulis, sama ada bersendirian atau bersama orang lain. Secondary source, sumber yang datang daripada beberapa cara yang lain seperti menerusi pembacaan, menonton filem dan TV dan daripada orang sekeliling. Apabila saya menyediakan draft ucapan, dua sources ni saya gunakan. Ya, kadang-kadang bila saya ni minat tengok wayang lah, tengok movie. Bila saya tengok movie, saya suka kepada the moral of the story. Ya, the moral of the story. Banyak movie-movie kita sekarang ni, ataupun movie luar negara ni, ada moral story yang kita boleh gunakan, yang kita boleh simpan dan kita gunakan bila kita membuat ucapan sebenarnya. Dan pernah suatu ketika saya membuat ucapan, saya petik daripada filem-filem, yang mana Prasmi sangat suka lah. Dan yang mana apabila kita menggunakan filem sebagai contoh, kebanyakan khalayak itu orang sudah tengok filem itu tahu. So secara tidak langsung connection berlaku antara kita dan khalayak. Pilihlah filem-filem yang sesuai, terutamanya filem Tan Sri P. Ramlee. Filem-filem begini bila kita gunakan dalam ucapan, dia memikat pendengar. Janganlah pilih filem yang orang tidak tengok, yang saya tengok. Tapi saya pernah juga guna filem yang mana filem itu tak ramai orang tengok. Tapi saya highlight kenapa orang tidak tengok filem itu. You see, this is the other way around. Bagaimana kita build connection dengan audience, dengan khalayak. Ya, ada cara dia. Okay, so sumber pertama, sumber kedua, asal dan ada gambar saya pula sana. Okay, kamu nampak itu buku tu? Pernah saya tulis masa saya di BPK, Bahagian Perhubungan Korporat, tahun 2008. Saya sudah hasilkan satu manuskrip tapi belum terbit sampai sekarang. Penulis mungkin selepas ini saya terbitkan lagi. Masa itu saya di penolong pendaftar di Bahagian Perhubungan Korporat tahun 2008. Selepas saya dari pegawai nasional, saya pergi Bahagian Perhubungan Korporat. So sejak itu saya berangan-angan menghasilkan satu buku. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan selepas ini. Sumber ideas dan creativity. Pertama, bahan bacaan. Ini adalah sebahagian buku-buku rujukan saya lah. Ya. Buku-buku rujukan yang saya gunakan dalam menulis teks ucapan. Banyak lagi sebenarnya rujukan. Ini sebahagian lah. Kedua, ilham, idea, inspirasi. Rakan-rakan tahu kan ilham itu datang masa bila. Saya suka guna teori ilham itu datang jam 3 pagi. Jam 3 pagi ni banyak mempengaruhi hidup saya selama saya membuat teks ucapan. Jam 3 pagi ini kalau dalam Islam itu adalah jam kita berdua dengan Allah SWT.
Masa itulah sebenarnya banyak ide-ide yang sangat baik untuk menghasilkan bait-bait ucapan. Ya, saya guna pendekatan ini bila saya diamanahkan membuat ucapan. Idea inspirasi daripada kejadian yang berlaku, persekitaran dan sebagainya. Ilham daripada Tuhan Maha Pencipta. Peristiwa. Peristiwa ni kita tengok event. Contoh 2-3 hari lepas ke ada lahar di Datuk tu kan, di apa tu, lupa saya, di lahar meletus tu. Semalam saya dihubungi oleh TV3. Nah, kalau ingat saya masih di PPSKK. Saya sebelum ni di PPSKK ya. Mereka hubungi saya mau tahu lanjut mengenai lahar tersebut dan mereka ingin interview kita punya ex-profesor Prof. Dr. Felix lah. So saya bagi nombor telefon Dr. Nurhuda supaya TV3 hubungi dia. Bayangkan orang ingat kita masih lagi di situ. Itu dia punya, itu kenangan. Itu satu achievement yang kita boleh banggakan lah. So peristiwa. Dan yang keempat, pengalaman. Pengalaman itu sangat penting dan pengalaman ini jangan kita sia-siakan. Sekiranya dalam pengalaman itu ada unsur-unsur ilmu. Saya berkongsi dengan rakan-rakan pada pagi ini sebab saya yakin pengalaman saya itu adalah satu ilmu yang boleh saya kongsikan. Ya. Kemudian impian dan harapan. Kita ni setiap manusia itu bercita-cita ya. Cita-cita yang utama ialah masuk syurga. Ya. Jadi impian dan harapan itu juga perlu kita wujudkan apabila kita ingin menjadi seorang penulis teks ucapan yang hebat ya. Tanpa ideas kita ibarat seniman kehilangan ilham. Saya sebut tadi ilham itu dari Allah SWT, dari Tuhan Maha Pencipta. Kalau Pencipta kita tidak bagi kita ilham, semua ini tidak akan berlaku. So ingat yang itu ya.